baru COVID-19 mencatat angka tertinggi hari ini iaitu sebanyak 5,725 kes. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah dalam satu kenyataan memaklumkan kes kumulatif kini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Aimi Syafiqah Balkis daripada DPHU 3H. So, hari ini saya akan membentangkan serba sedikit tentang kewajipan haji orang kurang upaya OKU, orang kurang upaya OKU dan warga emas di musim wabak COVID-19 ini. Seperti mana yang sedia maklum, orang kurang upaya ataupun golongan-golongan OKU ini adalah individu kekurangan keupayaan berbanding individu lain. Bermaksud di sini, mereka mempunyai kelebihan istimewa berbanding individu lain dari segi bantuan khas ataupun pengecualian di dalam perkara-perkara Islam. Dan golongan-golongan ini dianggap sebagai ahli-ahli syurga. Mana pula dengan warga emas? Warga emas adalah individu yang berlingkungan berusia 60 ke atas, di mana mereka ini adalah sebahagian daripada mereka memerlukan bantuan-bantuan khas juga. Dan kini kita digemparkan dengan penyakit coronavirus atau lebih dikenali dengan COVID-19 yang di mana penyakit ini boleh membawa kematian, ya. Dan senti oleh manusia, tidak kira lah usia tua, muda, pangkat tinggi ataupun apa-apa sahajalah, dan memang sangat mudah dijangkiti. Sebabkan penyakit ini mudah berjangkit, jadi seluruh negara telah pun meletakkan suatu perintah, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan, di mana mereka tidak boleh keluar dari rumah tanpa sebab ataupun keluar melancong ke negara. Yang mana bekerja hanya boleh bekerja di rumah untuk selama 2 bulan. PKP ini mereka melaksanakan satu syarat, iaitu SOP, di mana Standard Operating Procedure yang di mana mereka perlu memakai pelitup muka, iaitu mask, dan juga selalu memakai hand sanitizer untuk membasmi segala kuman dan tidak mudah dijangkiti coronavirus. Dengan negara yang semua orang muslimat ingin pergi, iaitu Arab Saudi, tidak terkecuali kerana mereka pun telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan dan menyekat pengeluaran ataupun kemasukan orang-orang luar ke dalam negara mereka untuk mengelakkan negara mereka dijangkiti coronavirus ini. Untuk warga-warga OKU dan juga warga emas, tidak digalakkan keluar rumah kerana mereka adalah golongan-golongan yang mudah dijangkiti dan juga menyebabkan kesukaran dalam melakukan ibadah haji dan umrah bagi golongan mereka. Sangatlah sedih dan menghayat hati bagi mereka. Jadi kita berdoalah supaya coronavirus ini dapat dijauhi oleh kita. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang kurang itu datang daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ayana binti Asaramat daripada kelas DPHU 3E. Dan nama matrik saya ialah DHU 200055312. Hari ini saya akan menerangkan serba sedikit tentang mengapa pentingnya ibadah haji kepada umat Islam. Seperti yang kita tahu, telah tertulis di dalam Al-Quran dalam surah Al-Imran ayat 97, yang bermaksud Allah mewajibkan semua manusia untuk mengajikan ibadah haji, iaitu mengunjungi Baitullah kepada sesiapa saja yang mampu kepadanya. Dan mereka yang kufur terhadap ibadah tersebut, yakni tidak melakukan kewajipan itu, maka Allah yang Maha Kaya tidak akan meminta sesuatu pun daripada makhluk itu. Kita juga umum bahawa tuntutan menunaikan ibadah haji ini adalah antara salah satu daripada rukun Islam yang sememangnya wajib untuk semua umat Islam. Hal ini
Kemudiannya tertulis di dalam salah satu hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Islam diasaskan atas 5 perkara, iaitu bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Muhammad ialah Rasulullah. Yang kedua, mendirikan solat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, berpuasa pada Ramadan. Dan yang terakhir, mengerjakan haji ke Baitullah bagi mereka yang mampu mengunjunginya. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Namun selepas digemparkan dengan penyakit COVID-19, timbul banyak kemusykilan daripada umat Islam ini tentang bagaimana kami ingin menunaikan haji apabila kerajaan Arab Saudi sendiri telah mengehadkan dan melarang kepada sesiapa saja untuk mengunjungi tanah haram kerana ingin menjaga keselamatan mereka dan ingin mengelakkan daripada berlakunya kes COVID-19 ini meningkat dengan begitu banyak. Dalil ataupun ayat Al-Quran yang berkaitan dengan isu mengenai bagaimana harusnya untuk kita menunaikan ibadah haji dalam menghadapi penyakit wabak, antaranya ialah daripada surah Al-Baqarah ayat 286 yang memang sangatlah common untuk kita mendengarnya, iaitu Bismillahirrahmanirrahim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yang bermaksud Allah tidak akan membebankan seseorang melainkan apa yang dia mampu. Selain daripada surah Al-Baqarah, terdapat juga dalam surah Al-Hajj daripada ayat 78, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, yang bermaksud dan Allah tidak menjadikan di dalam agama sebarang daripada bebanan. Ini menjelaskan bahawa agama Islam itu merupakan agama yang sangat mudah dan agama Islam ini tidak akan membebankan mana-mana umatnya. Sebab itulah adanya rukhsah, iaitu yang bermaksud kemudahan. Banyak kemudahan yang diberikan kepada umat Islam. Antaranya yang boleh saya sebutkan adalah rukhsah dalam solat seperti solat jamak. Ya, itu adalah salah satu rukhsah. Jadi saya serahkan kepada rakan saya yang seterusnya untuk mengupas topik seterusnya. Saya Nur Sakinah binti Ahmad Bahari daripada kelas di PSU 3C. Seterusnya, saya akan mengulaskan sedikit tentang isu semasa yang menjadi kemusykilan kepada para jemaah haji pada masa ini. Baik, seperti yang kita tahu, pada tahun 2020, pada tahun itu adalah permulaan bagi penyakit COVID-19 ini merebak ke serata dunia, dan penyakit ini telah menjadi halangan kepada para jemaah haji untuk menunaikan ibadah haji maupun ibadah umrah. Seperti yang kita dapat lihat, iaitu pada tahun 2020, kerajaan Arab Saudi telah mengehadkan kemasukan para jemaah haji mengikut had yang tertentu. Namun begitu, para jemaah haji di Malaysia amat menerima baik keputusan kerajaan Arab Saudi, walaupun pada permulaannya para jemaah haji daripada Malaysia juga berasa amat sedih, terkilan kerana kes COVID-19 ini yang menjadi penghalang kepada mereka untuk menunaikan haji dan umrah. Selain daripada menghalang jemaah haji daripada seluruh dunia maupun rakyatnya sendiri untuk menunaikan ibadah haji dan umrah, kerajaan Arab Saudi juga telah menghalang kemasukan pelancong daripada negara lain yang berisiko tinggi terkena jangkitan virus COVID-19 ini. Sekalipun sekatan ini telah memberi kesan yang amat besar kepada syarikat penerbangan, hotel dan juga agensi pelancongan dan ekonomi. Bagaimanapun, kita tidak perlulah risau dengan hal ini kerana kerajaan Arab Saudi hanya meneruskan tradisi yang pernah dilakukan oleh kerajaan Islam sebelum ini untuk menjaga keamanan kota suci tersebut. Bukan itu sahaja isu semasa yang menjadi kemusykilan kepada para jemaah haji. Akan tetapi terdapat banyak isu yang lain yang dapat saya ulaskan, iaitu yang pertama adalah isu berkaitan visa furada. Apakah itu visa furada? Visa furada adalah visa yang dikeluarkan oleh Kedutaan Arab Saudi. Selalunya visa furada ini digunakan oleh golongan yang ternama
dan golongan yang tertentu. Selalunya visa ini akan diproses tarikh dijadualkan berangkat ke Kota Suci. Jika anda pernah mendengar tentang visa Kota Raja Salman, visa itu adalah sama dengan visa Furada. Namun begitu, pada tahun 2020, rakyat Malaysia tidak dibenarkan untuk menggunakan visa Furada ini. Disebabkan kes COVID-19 ini telah menghalang ibadah haji dan umrah kepada bakal jemaah haji pada tahun 2020, maka giliran pada tahun ini akan diberikan keutamaan kepada para jemaah haji pada tahun 2020 yang tidak dapat menunaikan haji dan umrah atas kes COVID-19 ini. Bagi mereka yang telah membuat rayuan dan juga telah diluluskan oleh pihak berkenaan, iaitu pihak tabung haji, mereka hendaklah membuat rayuan semula dan menunggu kelulusan daripada pihak tersebut, iaitu pihak tabung haji. Seterusnya, setiap bakal haji perlulah lulus dalam pemeriksaan kesihatan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Bakal-bakal haji juga perlulah mematuhi syarat-syarat kesihatan yang telah ditetapkan oleh Kerajaan Arab Saudi. Di samping itu, Resolusi Muzakarah Haji pada tahun 2019 telah menetapkan bahawa istita'ah sama ada berkaitan dengan jasmani, badaniah ataupun kesihatan sihiyah adalah salah satu daripada syarat wajib haji. Jadi, sekiranya pihak doktor telah mengesahkan seseorang bakal haji itu berisiko tinggi untuk menghidap penyakit COVID-19 ini, maka jemaah haji yang berpenyakit kronik dianggap tidak memenuhi syarat istita'ah badaniah dan istita'ah sihiyah. Oleh itu, kewajipan haji kepadanya adalah digugurkan. Akhir sekali, sunnah Nabi Muhammad SAW mengendalikan sesuatu wabak penyakit yang melanda di sesebuah tempat seperti mafhum hadis berikut. Jika kamu mendengar wabak melanda sesuatu negeri, maka janganlah kamu memasukinya. Dan jika kamu berada di daerah itu, janganlah kamu keluar daripadanya. Hadis ini adalah riwayat daripada Bukhari dan Muslim. Oleh kerana seluruh dunia termasuk Malaysia dan Arab Saudi telah masih lagi mengalami wabak penyakit ini, maka penangguhan ibadah haji pada tahun 2020 amatlah digalakkan dan adalah lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aisyah Mansara binti Samsul Barin. Saya daripada kelas 3H. Pada hari ini saya akan menerangkan hukum bagi golongan warga emas dan golongan orang kurang upaya semasa melakukan ibadah haji ini, serta dalam penyelesaian bagi dua golongan ini jika mereka ingin melakukan haji semasa musim COVID-19 ini. Seperti yang kita tahu, ibadah haji itu wajib dilakukan bagi semua umat Islam dan tiada seorang pun yang terkecuali daripada melakukannya. Oleh itu, apakah hukum bagi dua golongan ini jika mereka ingin lakukan ibadah itu walaupun semasa musim COVID ini? Bila negara kita telah digempakan dengan wabak COVID-19 ini, Kerajaan Arab Saudi telah mengambil langkah berjaga-jaga dengan menghadkan jumlah jemaah haji menjadi lebih sedikit dan terhad. Perkara ini amat mengecewakan kebanyakannya umat Islam kerana mereka tidak lagi boleh melakukan ibadah haji seperti dulu lagi. Secara automatiknya hukum bagi dua golongan ini iaitu OKU dan warga emas berubah menjadi tidak wajib. Sebaiknya mereka melakukan ibadah haji dengan mengupah orang lain dengan cara badal haji. Upaya yang pertama dapat kami kemukakan ialah bagi mereka yang kurang dari segi penglihatan atau lebih dikenali sebagai orang buta, digalakkan untuk mengupah orang lain untuk menjadi pengiringnya untuk memudahkan urusannya melakukan hajinya di sana. Selain itu, orang kurang upaya yang kedua dapat kami kemukakan ialah jika seseorang itu mempunyai berat badan yang tinggi atau dikenali sebagai obesiti, sebaiknya mereka melakukan ibadah haji dengan
menggunakan cara badal haji kerana dikuatiri tidak boleh melakukan haji dengan mudah. Saya akan menerangkan apa itu badal haji. Badal haji merupakan upah yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan ibadah haji bagi mereka yang tidak berkemampuan untuk melakukan ibadah haji bagi dirinya sendiri. Perkara ini adalah harus dilakukan sekiranya seseorang itu betul-betul kronik, betul-betul tidak boleh sembuh daripada penyakitnya ataupun orang yang uzur. Antara hikmah yang kita dapat sekiranya kita melakukan badal haji ialah memberi peluang kepada kepada pemberi badal haji tadi itu peluang untuk untuk terus melakukan ibadah haji walaupun bukan dengan dirinya sendiri. Yang kedua, pemberi badal haji itu dapat berbakti kepada seseorang itu. Misalnya pemberi badal haji itu mengupah anaknya, mengupah saudara maranya ataupun orang-orang yang boleh dipercayainya. Ibadah haji ataupun umrah ini tidak diwajibkan bagi seseorang yang berisiko tinggi untuk menerima jangkitan. Had umur juga ditetapkan oleh Kerajaan Arab Saudi atau Kerajaan Malaysia. Pakar perubatan memainkan peranan penting dalam memastikan tahap fizikal seseorang itu jika dia ataupun seseorang itu mampu untuk melakukan ibadah haji dengan sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Ashikin binti Zainafiti daripada kelas DPISU 3B, nombor matrik DHSU 20202534. Saya akan memberikan beberapa cadangan mengenai bagaimana hendak melakukan ibadah haji ini ketika wabak COVID-19 sedang melanda di dunia ini. Yang pertama adalah sentiasa menjaga jarak antara satu sama lain, di mana penjarakan sosial merupakan salah satu langkah yang amat berkesan bagi memerangi wabak yang mudah dijangkiti ini, iaitu wabak COVID-19, iaitu coronavirus. Mereka perlu memastikan diri sentiasa mempunyai jarak orang lain, sekurang-kurangnya 1 meter antara satu sama lain. Terutamanya semasa melakukan ibadah haji yang memerlukan ramai orang di kawasan yang kebiasaannya sesak. Contohnya semasa melontar jamrah, perlulah mempunyai jarak supaya tidak bertembung dengan kumpulan lain, serta penjarakan ketika di bilik penginapan juga perlu dilakukan. Selain itu juga ketika waktu berwukuf di Arafah yang juga memerlukan penjarakan sosial antara satu sama lain. Yang kedua adalah memakai pelitup muka ataupun mask ketika sedang berihram haji ataupun umrah semasa musim wabak adalah diharuskan kerana ada keperluan. Menurut Pusat Bagi Kawalan dan Pencegahan Penyakit CDC Amerika Syarikat, pelitup berfungsi menghentikan anda yang positif daripada menjangkiti orang lain. Ini kerana dengan memakai pelitup muka, individu yang tidak menunjukkan sebarang gejala kurang kemungkinan untuk menjangkiti dengan orang lain. Ini kerana orang kurang upaya ataupun OKU lebih senang dijangkiti. Kerana itulah pelitup muka diharuskan dan diwajibkan untuk memakainya. Yang ketiga adalah syarat tambahan seperti pengesahan kesihatan, kesan simptom bagi mereka yang berisiko untuk dijangkiti seperti warga emas dan orang kurang upaya OKU. Individu-individu ini harus membuat ujian saringan kesihatan COVID-19 72 jam sebelum bertolak. Seterusnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai kesan apabila warga emas dan orang kurang upaya OKU mengerjakan haji di waktu pandemik COVID-19 ini. Resolusi Muzakarah Haji telah menetapkan bahawa kemampuan sama ada yang berkaitan dengan jasmani iaitu badaniah ataupun kesihatan iaitu sihiyah merupakan salah satu syarat wajib haji. Sekiranya bakal haji yang menghidap penyakit jasmani dan kesihatan, mereka berisiko tinggi untuk mendapat jangkitan COVID-19 yang sedang melanda di dunia ini. Di dalam situasi ini, orang kurang upaya biasanya kurang dapat mengelakkan diri daripada COVID-19. Maksudnya kat sini, orang kurang upaya ni lebih senang dijangkiti, lebih senang dapat penyakit daripada orang-orang biasa. Dan mereka ni lebih cenderung mati sebab-sebab penyakit yang mereka yang dijangkiti tu.
Oleh sebab-sebab tersebut, maka kewajipan haji mereka boleh jadi gugur ataupun terbatal daripadanya, ataupun sebenarnya haji mereka boleh dibadal jika berkemampuan daripada segi kewangan. Badal haji ataupun upah haji iaitu menggantikan orang lain dalam melaksanakan ibadah haji kerana adanya halangan tertentu seperti uzur, sakit dan sebagainya. Dalam situasi ini, warga MAS dan orang kurang upaya boleh membadalkan haji mereka kepada ahli keluarganya. Maksudnya ahli keluarganya yang akan menggantikan ibadah hajinya lah. Tapi ingat, kerana itu hanya untuk orang yang berkemampuan sahaja, kerana harga badal haji ini antara 1,800 hingga 2,000. Sebagai kesimpulan dan penutup kepada perbincangan ini, COVID-19 yang sedang melanda dunia sekarang ini telah menjejaskan hampir keseluruhan negara, tidak terkecuali dengan Malaysia. Terlalu banyak negara terkesan, termasuk negara Arab Saudi yang menjadi destinasi umat Islam untuk mengerjakan ibadah haji pada setiap tahun. Sekaligus menjadikan Arab Saudi memainkan peranan penting dalam hal ini, dalam menyekat ataupun menghalang dari mana-mana aktiviti untuk dilakukan di Tanah Suci. Oleh itu, keputusan menunaikan haji pada musim ini iaitu musim COVID bergantung kepada kelulusan daripada Kerajaan Arab Saudi, kerana ketika ini Arab Saudi telah menangguhkan seketika ibadah haji pada musim ini. Terbaru, setelah vaksin COVID-19 diperkenalkan, Kerajaan Arab Saudi mewajibkan kepada semua bakal jemaah haji untuk mengambil vaksin COVID-19 bagi mereka yang ingin kembali menunaikan ibadah haji dan umrah. Ini bagi mengekang daripada berlakunya penularan wabak COVID-19 yang dilihat semakin hari semakin meningkat. Menteri Kesihatan Arab Saudi Dr. Taufik Al-Rabiah dilaporkan berkata antara syarat utama kemasukan jemaah pada Julai depan ialah wajib mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Timbalan Mufti Perak pula berkata, iaitu Datuk Zamri Hashim, peraturan berkenaan mengukuhkan lagi hakikat bahawa vaksinasi adalah keperluan sejagat, termasuk bagi mengerjakan ibadah haji. Sekian sahaja daripada kami mengenai perbincangan fiqh ibadah haji dan umrah dalam tajuk kewajipan haji, orang kurang upaya OKU dan warga emas di musim wabak. Sekian, terima kasih. Yang baik datang daripada Allah dan yang kurang itu datang dari saya sendiri. Sekian, terima kasih.